Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana limpah kurnianya dapat kita bersama-sama di pagi ini di webinar Pertisas iaitu sesi perkongsian pentadbir yang mana insya-Allah tajuk kita pada hari ini ialah peranan pentadbir hybrid pasca PKP. Bagi pihak Pertisas mengalu-alukan kehadiran semua ke kursus ini terima kasih banyak-banyak yang telah turut serta dalam kursus kita pada pagi ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bersama-sama dengan kita untuk menjayakan kursus ini merupakan Encik Helmi Yaakob yang merupakan pegawai teknologi maklumat kanan daripada UTM, iaitu UTM Digital. Beliau telah berkhidmat selama 19 tahun di UTM. Beliau berkelulusan Master in IT Management daripada Universiti Teknologi Malaysia. Daripada Universiti Teknologi Malaysia mendapat masternya pada tahun 2003 untuk makluman. Telah berkahwin, anak 4, iaitu 2 lelaki, 2 perempuan. Alhamdulillah. Beliau berasal, untuk makluman penceramah kita pada pagi ini berasal daripada Johor, anak jati Johor. Dalam masa yang sama, untuk makluman tuan-tuan, Cik Helmi ini merupakan naib presiden lelaki bagi UTM Johor Bahru untuk makluman. Okey, itu merupakan sedikit biodata penceramah kita. Mudah-mudahan sesi yang akan dikongsikan oleh beliau bersama-sama dengan kita pada pagi ini akan dapat memberi banyak manfaat untuk kita semua. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya menyerahkan kepada Encik Helmi untuk memulakan kursus kita pada pagi ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih pengurusi Cik Azri selaku Presiden Pertisas. Dan pada hari ini saya Helmi Yaakob telah diberi peluang untuk sekali lagi berkongsi ilmu berdasarkan pengalaman apa yang seadanya di dalam Pertisas untuk kita sama-sama sebagai pentadbir. Dan kita sedia maklum sekarang ni adalah masih lagi dalam tempoh PKP ataupun COVID-19 yang masih lagi bermaharajalela di persekitaran kita. Jadi atas faktor itu peranan kita sebagai pentadbir telah berlaku satu perubahan. Kalau sebelum ni kita merasakan janggal untuk berada di rumah. Tetapi sekarang ni dah jadi satu norm baru untuk kita berada di rumah tetapi menjalankan kerja-kerja pejabat. Jadi kat sini berlaku satu perubahan budaya yang sebelum ni tak ada pun dalam mana-mana institusi pengajian yang mengajar khusus bagaimana kita menguruskan kerja-kerja daripada pejabat buat di rumah. Jadi ini adalah satu cabaran kita sebagai pentadbir. Sebab itu di bawah tajuk peranan pentadbir hybrid ni pasca PKP. So kalau kita tengok hybrid ni apa maksudnya? Okey. Kalau kita tengok hybrid ni dalam Kamus Bahasa Melayu DBP kalau dari segi konteks haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan ni, ianya terhasil daripada kacukan dua organisma yang berlainan jenis ataupun spesies. Maksudnya kalau pokok tu, pokok cempedak dengan pokok nangka kita kahwinkan, jadilah nangka kahwin. Macam tu lah. Itu juga kalau dari segi fizikal ataupun sistem komputer contohnya. Ini terbentuk daripada gabungan beberapa teknologi yang berlainan. Maksudnya kalau dari segi komputer ataupun alatan contohnya. Contoh dari segi komputer dengan telekomunikasi. So, bila dia gabung dapatlah salah satu contohnya telefon pintar contohnya. Jadi gabungan-gabungan hybrid ini tadi mewujudkan satu perkara baru yang mana memberikan satu inovasi. Okey, sebab itu kalau kita tengok bersama ini saya tunjukkan sedikit gambar rajah contoh bagaimana pihak Toyota menggunakan teknologi hybrid synergy drive. Jadi dengan cara ini, kalau sebelum ni kita merasakan bahawa kalau kereta tu isi minyak, tuang minyak, start enjin pun berjalan. Tetapi dengan satu inovasi yang baru,
yang dinamakan hybrid synergy oleh Toyota ni tadi, dia telah menggabungkan satu teknologi baru di mana bateri ataupun motor elektrik tu tadi digabungkan bersama dengan enjin yang berasaskan petrol ataupun fuel. Jadi ini memberikan satu idea baru bagaimana sesuatu ataupun sebuah kenderaan itu berupaya bergerak dengan lebih power ataupun bertenaga dengan menggabungkan dua teknologi yang berasaskan enjin ataupun fuel itu tadi dan digabungkan dengan motor elektrik bersama dengan bekalan kuasa bateri. Jadi dua tenaga ini tadi digabungkan untuk memberikan kuasa untuk membolehkan kereta bergerak lebih laju. Jadi sebab itu kalau kita lihat dari segi keadaan kita sekarang ni sebagai pentadbir, kita ni kena menjalankan dua kerja satu masa. Rumah satu kerja, pejabat satu kerja. Jadi kalau kita tengok definasi hybrid ni tadi, seolah-olah kita ni perlu menjalankan dua benda pada satu masa untuk menghasilkan suatu kualiti kerja yang mungkin lebih baik. Sebab itu spirit ataupun perkataan hybrid ini mungkin kita boleh terjemahkan dalam konteks kita bekerja ni tadi sebagai pentadbir. Okay, sebenarnya saya nak tunjukkan video ni tetapi mungkin suara tidak berapa jelas untuk didengari. Okay, tetapi saya cuba akan sampaikanlah secara cakapan. Okay, kalau kita tengok teknologi hybrid oleh Toyota ini telah menggabungkan dua tenaga. Okay, kalau kita tengok teknologi hybrid system ini dia menggabungkan petrol dan juga tenaga elektrik yang dihasilkan melalui motor. Okay, kalau kita tengok ni, maknanya pada peringkat yang tertentu, tenaga petrol akan digunakan. Dan manakala penggunaan tenaga motor ini pula akan digunakan berdasarkan keperluan ataupun speed yang kita guna. Okay. So kalau kita tengok teknologi Toyota Hybrid ini menggabungkan elemen dia tadi pada masa sama bila dalam speed yang rendah dia akan menggunakan bateri. So bila peringkat yang tertentu, maknanya masa kita tekan pedal minyak itu, jika kita nakkan kuasa yang lebih, dia akan menggabungkan tenaga berasaskan petrol dan bateri digabungkan bersama. So ini memberikan kuasa yang tinggi kepada kereta untuk bergerak, iaitu torque dia akan lebih tinggi. Okay, so yang ini dia akan menunjukkan bagaimana proses motor elektrik dan juga enjin digunakan bersama. Okay. Peringkat awal dia menggunakan tenaga motor untuk bergerakkan enjin tanpa enjin di start. Jadi ini adalah teknologi hybrid yang digunakan oleh Toyota. Teknologi hybrid ini banyak kenderaan-kenderaan gunakan, tetapi ia bergantung kepada teknologi yang mereka gunakan untuk pemasaran produk kenderaan hybrid. Okay, nampak bagaimana proses tenaga elektrik disalurkan kepada motor. Okay, bila dia nak naik bukit, dia akan gunakan dua tenaga, motor dan juga tenaga berasaskan fuel. Sekiranya kenderaan itu berada dalam ideal ataupun turun bukit, so secara automatik enjin atau tenaga tadi itu tidak dibuang begitu. So dia gunakan balik untuk menjadi generator kepada bateri tadi untuk disimpan tenaga balik. Jadi maksudnya tenaga daripada kereta tidak dibuang tetapi dia akan charge balik dynamo motor tadi tu jadi sebagai dynamo. Jadi tenaga elektrik masuk balik dia charge kepada bateri.
Jadi inilah salah satu sistem di mana hybrid engine tadi digunakan untuk kereta Toyota. Jadi kat sini lah nampaknya dia menggunakan teknologi hybrid dalam memastikan bahawa green environment. Jadi sebab itu teknologi hybrid ni tadi dalam kereta Toyota sangat efisien. Okey. So itu berkaitan dengan teknologi hybrid dalam kenderaan. Tetapi sebagai kita pentadbir ni bagaimana pula? Okey. Kalau kita tengok ni, sepanjang tempoh PKP kita perlu melihat dua perkara, kerjaya dan keluarga. So apakah pilihan kita? Okey, pilihan A, majikan. Kita sedia maklum, kita ni makan gaji. Kita perlu menerima arahan dan sebagainya. Jadi majikan akan kita terima arahan daripada ketua. Mana ketua suruh buat apa dan sebagainya, kita perlu laksanakan juga walaupun dalam tempoh PKP. Yang kedua, rasalah majikan akan bagi arahan tidak tentu masa. Mungkin pagi, tengah hari, petang ataupun kadang-kadang berlarutan sehingga waktu malam. Jadi ini antara perkara yang kita perlu hadapi sebagai pentadbir dalam tempoh PKP ni, terutama dalam tempoh work from home. Jadi semua maklumat ni tadi disalurkan melalui kaedah WhatsApp, email, yang mana kadang-kadang ia tidak kira masa dan secara tidak langsung perkara ini juga akan menjejaskan emosi staf tu tadi. Jadi itu antara perkara yang kalau kita lihat dari segi pilihan A. Okay. Selanjutnya, pilihan B. Okay. Kalau kita tengok pilihan B ni, isteri. Kalau yang dah berkahwin. Jadi kalau bila kita lihat dari segi konteks keluarga pula, isteri kejap-kejap suruh tengok kerja rumah, itu belum masuk lagi lepas makan tengah hari, tolong uruskan dapur, nanti kan kena pergi pasar hujung minggu dan sebagainya. Dan kalau dah lepas tu, kadang-kadang dah tentulah keadaan bersepah. Perlu pula kemas rumah. Jadi benda-benda ni jadi pilihan-pilihan yang kita terpaksa terima dalam tempoh PKP, terutama work from home ni tadi. Jadi itu antara pilihan B, dan sebagai isteri, dia pun nak perhatian dah depan mata kan. Jadi bila nakkan perhatian, mana satu nak dibuat? Kerja belum selesai, majikan dah bagi arahan. Jadi ini antara isu-isu sepanjang kita berada dalam tempoh PKP, terutama work from home ni tadi. Pilihan berikutnya iaitu pilihan C. Bila kita sebut pasal pilihan C ni, anak-anak. Mana yang dah ada anak ni tadi sedia maklum. Kerja sekolah lain, kelas online-nya lain. Itu belum masuk sekarang ni, sekolah dah bermula. Dah tempoh pula nak mendapatkan alatan ICT. Jadi semua ini memerlukan pengorbanan oleh kita dalam menyediakan kemudahan seperti handphone contohnya, notebook, yang mana ini perlu digunakan sepanjang PDP tempoh kelas di rumah. Jadi semua kelas-kelas online ini tadi menyebabkan kita sebagai ketua keluarga perlu memastikan bahawa kemudahan-kemudahan ini dapat disediakan, membolehkan proses pelajaran ataupun pendidikan dapat diteruskan. Jadi ini antara cabaran-cabaran kita perlu menguruskan antara kerjaya dan keluarga. Dan akhir sekali, pilihan D yang kita ada ialah tugasan ataupun kerja task yang diberi. Itu belum masuk lagi berkaitan dengan tempoh masa atau due date. Kita pun kadang-kadang kena juga bantu rakan-rakan. Terutama dari segi menyediakan laporan, statistik dan sebagainya. So, semua elemen-elemen ini tadi menyebabkan kita perlu menghadapinya secara langsung. Sebab itu saya katakan tadi antara kerjaya dan keluarga. Jadi mana pilihan kita? Kalau kita fokus kepada majikan dan tugasan, apa nak jadi dengan isteri dan anak? Jadi ini kita perlu tangani secara berhemah bagi memastikan bahawa gabungan A, B, C dan D ini menjadi seimbang. Kalau kita tak seimbang, kita akan menjadi kesukaran dalam menguruskan antara kerjaya dan keluarga. Jadi perkara-perkara ini kita perlu menerimanya bahawa kalau dulu
sebelum COVID-19 ni tadi, semua orang bila waktu pejabat fokus pejabat je. Tak tahu pun apa yang berlaku di rumah. Jadi dengan peluang ataupun uh, gejala yang berlaku sekarang ini, ia memberikan kita gambaran selama berbelas tahun kita bekerja. Waktu pejabat kita berada di pejabat. Tak tahu pun apa yang berlaku di rumah. Tetapi bila kita diberi ruang untuk work from home ni, baru kita tahu bagaimana nak menguruskan rumah dalam tempoh waktu pejabat ni tadi, yang mana ruang yang diberi ini tadi untuk kita imbangi semuanya tu tadi. Okey. Sebenarnya saya ada nak tunjukkan satu lagi video. Tak tahu sama ada boleh play ataupun tidak, kita cuba iaitu bagaimana tips untuk work life balance kita ni tadi. Okey. Video ini menceritakan bagaimana seorang profesor cuba masukkan bola golf di dalam satu bekas. Okey. So bila tanya pada pelajar tu mengatakan bahawa dah penuh. Ruang tu dah dipenuhi. So dia masukkan pasir, dia masukkan air. Okey, pelajar mengatakan bahawa masih lagi penuh. Okey. So sekarang ni dari segi video ni tadi menceritakan bahawa atau merupakan membalas bahawa setiap perkara itu tadi apabila dimasukkan mungkin kita merasakan semua dah cukup. Tetapi kalau kita tengok bahawa mungkin bola tu kalau kita masuk kemudian masuk air pasir dahulu, mungkin bola tu tak boleh nak masuk. Jadi kat sini kalau kita tengok bola ni tadi kalau kita boleh bayangkan berkaitan dengan kerja-kerja utama. Okay, so kalau kita tengok video tu, nampak? Kalau bola, pasir, kita boleh bezakan mana yang kerja utama dan mana yang kerja tidak utama. Contohnya, kalau kita sibuk dengan kerja-kerja yang tak penting, so kesudahannya kita pun terlupa bahawa ada kerja utama yang kita perlu fokus. Okay, begitu juga dengan keluarga, kita pun kena imbangi antara berkaitan dengan keluarga dan juga kerjaya kita. Okay. Kita perlu ada matlamat kita dalam kehidupan ni, apa yang kita nak. Okay. So kalau kita tengok ada juga kes-kes bila work-life balance ni tidak seimbang, kita banyak bekerja, akan berlaku jenayah-jenayah tertentu. Okay. Okay. So maknanya kat sini kita kena tengok mengimbangi kehidupan dengan keluarga. Okay. So maknanya kat sini kita kena allocate masa kita antara waktu pejabat dan juga keluarga. So, sebab itu kalau boleh kita kena imbangkan. Maknanya contoh pukul 8 sampai pukul 5 atau pukul 6. Kita fokuskan masa itu adalah untuk kerja. Tapi bila sebelah malam, kita balik petang, kita kena fokuskan pula waktu untuk bersama keluarga. So work-life balance ini tadi sangat penting bagi memastikan bahawa institusi keluarga itu terjamin dan bahagia. Okay. Saya teruskan lagi. Okay. Kalau kita tengok dalam keadaan sekarang itu, sekarang ni, okay, peranan ICT dan media sosial ni salah satu keutamaan ataupun boleh kita katakan sebagai essential service. Okay. Kenapa saya kata begitu? So berdasarkan reference yang saya cuba dapat berkaitan dengan berkaitan dengan peranan ICT dan media sosial sekarang ini. So ia dah telah menjadi sebagai salah satu part of kehidupan manusia kita. Maknanya dengan adanya media sosial dan juga kemudahan ICT ini, ia dah jadi sebagai salah satu
keperluan. Begitu juga yang telah dinyatakan yang dinyatakan kat sini, ICT juga telah menjadi sebagai satu utility macam elektrik dan juga bekalan air contohnya. Tetapi sekarang ni kemudahan ICT ini dah jadi sebagai satu yang kata orang tu, bila tak ada je kemudahan IT, internet tak ada, hidup kita dah menggelabah. Kenapa? Dia dah jadi satu keperluan. Okay. Sebab itu dalam kajian berkaitan dengan keperluan ICT ini, ianya dapat meningkatkan performance ataupun kejayaan sesuatu organisasi. Jadi semua ni tadi menggambarkan bahawa ICT ini dah jadi satu yang must. Sebab itu saya katakan tadi essential service. Kalau tak ada je kemudahan ni, habis kerja kita tak boleh buat. Contohnya sekarang ni banyak sistem yang kita dah lakukan di dalam UTM terutamanya berkaitan dengan sumber manusia, sistem kewangan, sistem akademik. Di mana 3 sistem utama ini tadi, kalau kita tak boleh buka je sistem HR, tak boleh nak buat lantikan. Tutup je sistem UTM Fin kita contohnya kewangan tu tadi, tak boleh buat bayaran. Okey, maknanya semua off. Bila sistem pengajar down je, ajar pun tak boleh daftar, e-learning pun tak boleh berfungsi. Kelas online pun tak boleh berjalan. Sebab apa? Semua itu menggambarkan bahawa kepentingan atau keperluan kemudahan ICT ini dalam mencorak cara kerja kita sebagai pentadbir. Jadi sebab itu saya katakan tadi, work-life balance, kemudahan ICT ini perlu disinergikan, digabungkan bersama supaya kita seimbang. Okey. Okey. Kalau kita tengok perubahan gaya hidup dalam dunia IT ini, seperti mana yang saya dapatkan source daripada Anderson 2010 lagi dia dah menggambarkan bahawa ICT ini termasuklah komputer, desktop, laptop, kamera phone, kalau sekarang ni smartphone DVD, television, scanner, email, e-books, personal digital assistant contohnya. Personal digital assistant ni termasuklah kita punya Google Calendar contohnya, ada proses reminder contohnya, alatan data projector, memory card untuk kita simpan data, okay. Kemudian internet, hard drive, network, wifi, GPS. GPS ni perlu untuk kita tahu berada kita di mana dan sebagainya, selamat tak selamat. Barang hilang kalau nak detect pun boleh guna GPS. Contohnya kalau iPhone tertinggal, kita boleh trace melalui web. Semua ini telah mengubah cara ataupun budaya kerja kita. Kalau dulu, saya ingat lagi, kalau dululah masa tahun 1990-an kalau sesiapa yang nak buat degree contohnya, kalau kita nak cari journal saya ingat lagi kalau nak kena pergi library tu, memang kena secara manual lah. Tengok kat katalog, pergi dekat dekat rak dia, cari satu-satu. Oh, dia punya proses tu tadi memang agak lambat. Kadang-kadang nak dapat 10 paper journal yang sesuai tu bukan yang mudah. Tetapi dengan perubahan gaya hidup, dengan kemudahan yang ada, terutama macam kita UTM, PSZ telah menyediakan capaian secara atas talian ia sangat membantu pelajar-pelajar dalam membuat capaian berkaitan dengan jurnal-jurnal ataupun paper yang kita nak. Jadi benda-benda ni semua telah mengubah cara dan budaya kerja kita. Sebab itu saya katakan tadi, kemudahan ICT ini tidak boleh disalahgunakan. Maksudnya, kemudahan yang ada akan menyebabkan manusia ini lurus ataupun sebaliknya. Maksudnya, kalau kita lurus, baiklah jadi kita. Kalau beloknya, ke kirilah kita, musnahlah hidupnya. Contohnya, kalau kita ambil pendekatan secara positif, dengan adanya kemudahan ICT, kita dapat melihat kemudahan-kemudahan ataupun teknologi-teknologi baru yang dikongsikan bersama melalui browser yang kita boleh search engine seperti contohnya Google Search contohnya. So ini membantu kita mendapatkan capaian maklumat dengan pantas dan cepat. Dan itu tidak termasuk sekiranya ada berlaku masalah-masalah tertentu. Contohnya kita tidak pasti maklumat ini sahih ataupun tidak. Itu pun telah disediakan portal-portalnya untuk membolehkan kita mendapat maklumat yang tepat. Tapi kalau kita menggunakan ICT ini sebagai penyelewengan contohnya, kita gunakan kemudahan ICT ini untuk tujuan fitnah contohnya. So ini pun juga boleh memusnahkan karier seseorang ataupun individu. Jadi kita kena imbangkan kemudahan-kemudahan ICT ini untuk tujuan kebaikan, bukan disalahgunakan. Okay. Di dalam chat ni Cik Fuad telah berkongsi tentang link berkaitan dengan library.
So menggunakan link login easy proxy ni tadi, ianya sangat membantu. Saya pun menggunakan kemudahan ini daripada masa belajar untuk sambung master dulu, bagi tu jangan mendapatkan jurnal-jurnal yang disubscribe oleh UTM. Jadi kita manfaatkan kemudahan yang ada, boleh gunakan yang easy proxy ni untuk mendapatkan Scopus ataupun Web of Science yang boleh kita subscribe secara percuma yang telah disediakan oleh PSX. UTM telah memperuntukkan saya beratus ribu untuk menyediakan kemudahan ini. Kalau kita tak manfaatkan, rugi. So nampak tak kat sini kemudahan ICT ini tadi, kalau kita manfaatkan secara baik, secara yang betul, ia sangat membantu kita. Contohnya macam saya nak menjadikan slide ini, saya tak perlu lagi nak pergi PSX secara fizikal, tambah-tambah dalam tempoh PKP ini. Tetapi dengan cara yang kita dah ada ni, norm yang baru ini tadi, untuk membolehkan kita mencapai maklumat walaupun di rumah, tetapi dengan syarat kemudahan internet yang baik. Jadi ini yang menjadi satu lagi keperluan, di mana kemudahan internet ini telah menjadi salah satu tambahan dari dua elemen yang sebelum ni, iaitu seperti yang saya kata tadi, kemudahan elektrik, kemudahan air, dan kemudahan internet. Tiga perkara ini, itu yang saya katakan tadi, salah satu hybrid juga untuk membolehkan kita menjadi pentadbir yang cemerlang. Okey. Berikut adalah berkaitan dengan media sosial. Kalau kita tengok sekarang ni memang banyak media-media sosial yang telah diwujudkan. Termasuklah Facebook, Instagram. Kalau kita tengok Facebook, Instagram dan juga WhatsApp, ini adalah tiga media sosial yang sangat popular. Nanti saya akan sharekan berapa banyak penggunanya. So dengan adanya kemudahan YouTube, kalau dulu kalau tak ada nak tengok siaran ulangan, kita pun kena tunggulah kat TV tu, tunggu siaran ulangan bila. Tetapi dengan adanya teknologi ICT melalui kemudahan YouTube, setiap video tu tadi boleh dikongsi, dicapai semula ataupun retrieve semula setelah seseorang itu ataupun individu itu tadi upload dia punya video. Jadi makna di sini, kemudahan YouTube ini sangat membantu memastikan bahawa rakaman video itu tadi dapat diulang tayang. Jadi ini salah satu cara ataupun kaedah pembelajaran atau kaedah perkongsian ilmu yang boleh dikongsikan pada bila-bila masa. Maknanya kalau video itu tayangan ataupun sesi itu siaran langsungnya sebelah pagi, kalau orang tak boleh nak capai, dia upload dekat YouTube, orang boleh capai pada bila masa secara percuma. Dan untuk makluman juga, bagi mereka yang kehilangan pendapatan contohnya, mereka boleh manfaatkan melalui YouTube channel untuk menambah pendapatan. Yang mana setiap orang subscribe ataupun view, dia boleh mendapat pendapatan. Jadi nampak tak dekat sini pelbagai kaedah untuk kita berfikir secara lebih terbuka. Maknanya kita tak boleh lagi berfikir dalam satu sudut saja. Kalau dulu kita kata nak telefon, mesti nak ada line dekat telefon. Kemungkinan kalau kita tengok sekarang ni pun, penggunaan telefon secara fizikal ni dah tak relevan lagi. Kenapa saya kata begitu? Semua orang tak semestinya duduk kat pejabat. Sebab itu kemungkinan kemudahan telefon secara fizikal ni sepatutnya dah lupus dah. Kita mungkin dah boleh sediakan telefon tu tadi secara mobile. Mungkin dibekalkan dengan handphone yang mobile. Macam kita sekarang pun dah ada talian telefon, unlimited call contohnya, unlimited data contohnya. Jadi benda-benda ni kita kena lihat dari segi pengurusan kita sendiri, pentadbir, kita kena tengok mana yang boleh menjimatkan. Maknanya kaedah yang dulu tu tadi kita kena kaji semula. Kalau kita tengok sekarang ni pun dah ada lagi media sosial yang baru, BIP contohnya. Jadi benda-benda ni tadi akan membantu kita mempelbagaikan kaedah ataupun medium untuk kita berkomunikasi. Sebagai salah satu contoh, kita pun ada Signal. Seperti yang warna biru sebelah Facebook tu, Signal. Itu pun salah satu alternatif untuk kita lihat selain daripada WhatsApp contohnya. Kadang-kadang kita pun nak melihat bahawa apakah kaedah-kaedah atau medium lain yang boleh kita gunakan untuk memastikan bahawa hubungan ataupun kaedah untuk kita berkomunikasi ini tidak terhad melalui email saja. Mungkin kita merasakan bahawa email itu cara kita berkomunikasi untuk mendapat respon. Mungkin akan datang kaedah kita memberi arahan ataupun bos memberi arahan pun akan menggunakan kaedah WhatsApp ataupun telesidang ataupun BIP macam saya kata tadi. Itu antara media-media sosial, Telegram contohnya. Tetapi kita kena lihat
Dari segi peraturan pula, adakah peraturan itu masih sesuai atau relevan lagi dengan keadaan kaedah media sosial yang sekarang ini tumbuh bagaikan cendawan. Jadi perkara-perkara ini kita kena tengok. Kita sebagai pentadbir kena fikir di luar kotak. Sebab itu kalau kita tengok 10 ataupun 15 tahun yang kebelakang, kita sering dikatakan bahawa berfikir di luar kotak, berfikir di luar kotak. Sebab kalau kita bayangkan, kalau kita tak melihat atau tidak berlaku perubahan, mungkin kalau berlaku COVID yang sekarang ini, kita pun tak tahu, terus tutup. Maknanya bila work from home tu bukan work from home lagi dah. Work to sleep. Sebab apa? Kita tak boleh nak buat apa-apa. Sebab sistem tak ada, media sosial tak ada dan sebagainya. So nampak tak? Itu berlaku akan menyebabkan kekangan kita dalam melaksanakan tugas-tugas. Tapi bila berlaku pandemik COVID-19 ni tadi, dia telah memberikan satu impak yang sangat besar kepada kita semua, yang mana kalau sebelum ni tak pernah fikir, kita terfikir. Terfikir nak laksanakan. Kalau dulu tak ada surat, kita kata tak boleh buat kerja. Tak boleh laksanakan arahan. Tetapi dengan adanya media sosial, dia dapat mempercepatkan tindakan ataupun respon kita kepada sesuatu perkara. Contohnya, bila berlaku kebocoran ataupun berlaku insiden sesuatu bangunan contohnya. Lampu terbakar contohnya. Ataupun network tak dapat. Mungkin kita dengan snap gambar, hantar kat melalui WhatsApp, lokasi sekian-sekian. Siap boleh share lagi GPS lokasi insiden tu tadi. Nampak tak? Kalau dulu kita kena hantar surat, hantar email, tunggu respon. Tapi dengan melalui media sosial ni tadi, proses tu tadi dah berubah. Hantar je WhatsApp, bagi tahu kepada PIC yang berkenaan, terus dia respon. Jadi nampak tak? Cuma ini sedikit mengganggu emosi kepada staf tu tadi. Saya rasa topik ni nanti mungkin akan dibincangkan pada sesi yang akan datang. Cuma apa yang saya nak beritahu pada sesi pertama Pertisas laksanakan perkongsian ilmu pada pentadbir ni tadi, untuk saya memberikan sedikit gambaran secara overall apa yang perlu kita tengok. Okey, saya teruskan lagi. Okey, ini adalah beberapa statistik yang telah di-capture pada tahun 2020 di mana Facebook hampir 2,000 million pengguna. Okay. YouTube, WhatsApp, nampak tak? Semua statistik ini menggambarkan bahawa berlaku perubahan yang sangat drastik dari segi kepenggunaan. Nampak tak? Keperluan ICT ini tadi menjadi tulang belakang kita dalam bergerak untuk kita mengubah cara kerja kita. Okay, jadi ini untuk saya berkongsi sedikitlah tentang keperluan itu tadi. Okey. Daripada hasil dapatan rumusan yang saya dah terangkan tadi, banyak kajian menunjukkan bahawa ICT ataupun media sosial ini telah banyak membantu dari segi syarikat ataupun organisasi untuk meningkatkan prestasi. Maksudlah dia punya meningkatkan sale dia, meningkatkan dia punya produktiviti, dan tidak bermaksud bahawa COVID-19 ini kita boleh leka atau berpeluk tubuh sahaja. Jadi dengan adanya kaedah ini tadi memberi impak bila berlakunya pandemik COVID-19 ini tadi, dia memberi impak yang berbeza dari segi pelbagai sudut dan pelbagai sektor. Jadi ini dapat meningkatkan cara. Contohnya kalau kita tengok, kalau dulu orang kata kalau nak jual roti, nak jual kek kena buka kedai. Kalau nak jual beg kena buka kedai. Buka lokasi. Tetapi kalau kita tengok dengan berlakunya COVID-19 ini tadi, orang tak boleh bergerak, tetapi barang tiba-tiba sampai kat rumah. Kalau tanya anak sekarang ni beli kat mana? Beli dekat Shopee. Kalau tanya sekarang beli kat mana? Dekat Lazada. Jadi nampak tak? Budak-budak kecil sekarang pun dah nampak. Beli kat mana? Semua online. Jadi pilih. Jadi benda-benda ni tadi menyebabkan kita proses ataupun urus niaga ini tadi dah berubah. Kalau dulu kita merasakan bahawa kena ada kedai. Itu baru betul kata meniaga. Tetapi sekarang kedai itu dah jadi virtual. Melalui Lazada, Shopee ataupun pelbagai lah medium yang mana kalau dulu kita tengok proses untuk hantar barang ni dari rumah ke rumah ni macam jarang-jarang pos je yang ada. Tapi sekarang ni macam-macam dah ada. Grab dan sebagainya. JNT contohnya. So semua proses ini tadi telah memberikan perubahan dan juga persepsi dari segi perniagaan. Itu dari segi struktur perniagaan. Tetapi dari segi kita sebagai pentadbir ni tadi, kita kena lihat. Mungkin kalau dulu kita merasakan bahawa penghantar surat, kerani yang menguruskan hantar surat,
Kalau ikutkan sekarang ni, PKP ni tadi, mereka dah tak payah bertugas sebab tak ada surat fizikal yang perlu dihantar kepada PTJ. Nampak tak? Kemungkinan ada setengah skim perkhidmatan itu perlu disemak semula. Mungkin perlu dijumukkan. Kenapa? Dah benda tu telah beralih kepada medium ICT. Surat online, sistem online. Kalau dulu berjela-jela, kita perlu menghabiskan duit untuk membeli kertas semata-mata untuk mencetak surat dengan alasan okey, anda dengan ini disahkan, diluluskan. Nak hantar nak maklumkan je anda diluluskan. Tapi dengan adanya sistem, contoh yang sekarang ni adalah berkaitan dengan sistem permohonan bantuan komputer BYOD. Contohnya, kat situ je ada 4 peringkat untuk proses pengesahan. So, kita bayangkan, kalau masih lagi kita mengekalkan secara manual, surat-surat tadi, 4 helaian surat perlu dinyatakan. Itu belum masuk lagi lampiran. Nampak tak? Kat sini telah mengubah budaya dan cara kita untuk melaksanakan tugas. Okay, saya teruskan lagi. Masa pun tinggal lagi 20 minit. Okey, ini adalah reference untuk apa yang saya nyatakan tadi. Okey, kalau kita tengok, di sini berlakunya krisis dalam kepimpinan dan ia je memberi impak kesan negatif dalam kegagalan pengurusan semasa COVID-19. Okey, kenapa saya kata begitu? Okey, contohnya kita sebagai pemimpin ataupun ketua sesuatu organisasi, okey, dari segi isu membuat keputusan. Okay. Biasanya lah, kalau kita tengok membuat keputusan ni nak kena ramai-ramai. Dia tak boleh, ini kena ada, itu kena ada. Tetapi dengan adanya kaedah ataupun kita kata sistem boleh membantu, mungkin proses itu tadi tak perlu lagi nak mesyuarat ramai-ramai. Contohnya. Jadi mungkin dengan adanya sistem yang kita boleh lihat macam mana kaedahnya, sistem tu terus membantu untuk membuat keputusan. Contohnya, kalau kita dah tahu dia punya markah SKT, kita dah buat syarat contohnya. Syarat ni markah SKT mesti 80 ke atas, 90 ke atas contohnya. Jadi dengan maklumat-maklumat yang dah ada, dia tidak ada masalah disiplin contohnya. Rekod kehadiran pun bagus. Nampak tak? Kalau kita masih lagi cara manual, kita kena semak satu-satu rekod. Tapi kalaulah maklumat ini digabungkan, macam saya kata tadi secara hybrid tu tadi, dia akan membolehkan sistem tu terus buat keputusan. Okey, orang ni lulus. Tak perlu lagi manusia nak buat. Jadi ini salah satu kaedah dan di mana kita kena lihat cara kepimpinan ataupun cara kita mengurus itu tadi perlu disesuaikan. Itu yang saya katakan tadi, krisis kepimpinan. Okey, yang kedua berkaitan dengan komunikasi. Okey, kita selalu sebut awak ni ada masalah, tak banyak bercakap, tak berhubung. Nampak tak? Bila ada berlaku perselisihan, rupanya disebabkan komunikasi. So, isu komunikasi ini tadi kita perlu melihat secara lebih terbuka. Maknanya komunikasi ini tadi tidak bermaksud hanya sekadar bercakap. Tetapi dari segi data itu tadi, bagaimana ia boleh membantu. Contohnya, sistem kewangan dengan sistem semua manusia. Sepatutnya dia boleh berkomunikasi supaya proses pembayaran gaji contohnya, dengan proses kenaikan pangkat contohnya, dapat diselaraskan. Jadi tidaklah berlaku terlebih bayar contohnya. Ataupun kalau kita lihat orang tu dah berhenti. Sepatutnya bila berhenti je, teruslah automatik sistem kewangan tak membuat proses bayaran. Itu adalah salah satu contoh komunikasi melalui sistem. Tetapi komunikasi dari segi manusia ini, kita dah saya terangkan tadi melalui media sosial yang pelbagai medium yang kita boleh gunakan. Okay. Yang berikut berkaitan dengan peribadi. Okey. Okay, bila kita sebut pasal peribadi ni sebagai seorang ketua ataupun pemimpin, kita seharusnya mempunyai satu sikap ataupun keterbukaan dalam memastikan bahawa sebagai pentadbir kita tidak rigid kepada satu perkara. Contohnya, kalau sebelum ni kita merasakan bahawa sesuatu keputusan perlu dibuat melalui mesyuarat beramai-ramai, contohnya. Tetapi melalui media sosial itu tadi, perbincangan ataupun konsensus awal itu telah dapat dibuat secara bersepakat. Tetapi kita tidak boleh lari dari segi peraturan, contohnya governance kita perlu ada mesyuarat yang diminitkan contohnya. Jadi dengan melalui kaedah media sosial yang kita dah ada perbincangan awal supaya dalam mesyuarat itu tadi kita dapat merengkaskan ataupun kompreskan mesyuarat itu tadi
daripada 2 jam, 3, 4 jam selama ni mungkin boleh jadi memadai 1 jam. Jadi nampak tak? Cara kita menjadi pemimpin ataupun ketua tu tadi perlu dikaji semula. Kita kena ubah cara tradisional tu tadi kepada sesuatu yang simple. Sebab itu zaman sekarang ini semua nak simple. Makan nak cepat, masak nak cepat dan sebagainya. So benda-benda ni tadi menyebabkan kita sebagai ketua pun kena berfikir lebih cepat. Tak boleh lagi duduk, bersembang lama-lama, cakap berpanjang-panjang, mesyuarat berjam-jam. Sepatutnya kita go to the facts. Kalau kata hari ni nak buat keputusan 10 perkara, 10 perkara tu mesti siap dalam 1 jam. Contohnya lah. Jadi kepribadian kita tadi itu membolehkan kita mencorak organisasi kita ke mana arah tuju. Okay, next, berkaitan dengan kerjasama. Okey. Kita sedia maklum dalam pandemik COVID-19 ni tadi kerjasama antara staf perlu diteruskan meskipun jarak fizikal itu memisahkan antara staf tu tadi. So dengan adanya kemudahan ICT ni tadi tidak menjadi penghalang untuk membolehkan kerjasama terus dilaksanakan. Okay, ini adalah reference, saya nak cerita pun panjang. Tetapi ini antara rujukan yang mungkin boleh kita tengok balik paper yang ada berdasarkan kajian. Okey, saya teruskan lagi berkaitan dengan BDR, okay, bekerja dari rumah ataupun kita dalam UTM biasa guna istilah work from home, WFH. So Alhamdulillah dengan kemudahan ICT kita tak perlu lagi nak punch card dekat pejabat. Mata-mata nak membolehkan rekod kehadiran dapat dibuat. Tetapi dengan inovasi ataupun kita bergerak kepada mengaplikasikan kemudahan ICT ini tadi, pihak pengurusan boleh tahu orang ni dah masuk ke belum, dah mohon ke belum, semua itu berlaku di dalam atas talian. Saya rasa ini adalah satu perubahan ataupun cara UTM telah berfikir ataupun bergerak untuk lebih mengadaptasikan kemudahan ICT. Okay. Seperti yang diarahkan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dalam bilangan 2 tahun 2020, okay, pegawai dipertimbangkan untuk BDR sekiranya tugasan pegawai boleh diselesaikan secara BDR. Dan tidak perlu berada di So ini adalah salah satu pendekatan yang mungkin kalau kita tengok sebenarnya 3-4 tahun yang kebelakang telah ada saranan untuk melihat mana-mana skim yang mungkin boleh dipertimbangkan untuk bekerja dari rumah. So ini boleh meningkatkan productivity sekiranya ianya bersesuaian. Sebagai contoh, staf tak perlu stres untuk memandu kenderaan, terutama kalau kita punya staf di KL daripada jauh nak datang ke Kuala Lumpur, pusat bandar, traffic jam. Itu menunjukkan memberikan impact stres kepada staf. Tetapi kalau skim dia tu tadi membolehkan dia boleh bekerja BDR, ianya dapat meningkatkan produktiviti. Kenapa? Sebab emosi dia tidak terganggu. Sebab 1 atau 2 jam sebelum datang pejabat, dia dah stres, dah ganggu emosi. So, benda ni antara perkara-perkara yang mungkin boleh kita laksanakan, tapi mungkin kajian lanjut. Tapi apabila berlakunya pandemik COVID-19 ni tadi, secara paksa rela, saya katakan istilah paksa rela, sebab kalau dulu kata tak boleh nak kena kaji dan sebagainya, apabila berlaku je pandemik COVID-19, arahan work from home, terus kita boleh laksanakan. Saya rasa mungkinlah ada implikasi sikit-sikit, tapi itu kajian yang perlu dilaksanakan. Tetapi yang intipatinya nak menggambarkan bahawa kita sebenarnya boleh bekerja di mana-mana, tetapi dengan syarat kemudahan ICT ataupun internet tadi sempurna dan boleh membolehkan kita bekerja dari rumah. Okey. So, peranan pentadbir dalam era digital IR 4.0 sebagai contoh seperti yang saya dah nyatakan tadi, kita tahu cabaran dalam dunia digital ini adalah isu dunia tanpa sepadan. Maknanya orang boleh capai, boleh akses maklumat, boleh buat perbandingan. Benda-benda ini menyebabkan berlaku perubahan teknologi baru yang sangat pantas. Kalau dulu kita tunggu, minta maaf, kita tak boleh dapat keputusan, kena tunggu 2-3 hari mesyuarat dan sebagainya. Tapi dengan adanya penggunaan teknologi ini tadi, pegawai A semak, pegawai B sokong, pegawai 3 lulus, terus dapat keputusan. So ini nampak tak berlaku perubahan-perubahan teknologi yang membolehkan satu keputusan itu sepatutnya boleh dipercepatkan. Dan akhirnya, ianya boleh membantu kita dari segi isu integriti. Sebab itu pada awal tahun 2000 lagi, kerajaan telah menggalakkan e-government. Jadi ini sebenarnya salah satu cara kita akan membendung gejala rasuah. So ini panjang ceritanya berkaitan dengan integriti.
Tapi dengan melalui kaedah sistem ICT ini tadi, dia dapat mengelakkan penyalahgunaan kuasa. Contohnya nak lulus sesuatu, nak minta imbuhan contohnya. Jadi benda-benda ni semua boleh dilakukan dengan penggunaan ICT. Okey. Balik kepada perkara ketiga, iaitu media sosial yang paling popular seperti yang saya nyatakan tadi. Facebook hampir 2.23 bilion bukan million, bilion pengguna. YouTube 1.9 bilion, WhatsApp, Messenger. So semua media-media sosial ini tadi menunjukkan bahawa berlaku peningkatan ataupun berlaku lonjakan yang sangat tinggi. Itu tak termasuk lagi yang kita guna sekarang ni, telesidang iaitu video conference dengan yang disediakan oleh Webex, Cisco, Google Meet contohnya. So, Microsoft Teams. So semua ni tadi apabila berlaku pandemik ni tadi telah memberi satu lonjakan untuk daripada norm yang biasa kepada untuk kita melihat kepada kemudahan ICT dalam membuat proses communication itu tadi secara virtual. Yang keempat berkaitan berasaskan pada revolusi ICT. Yang saya nyatakan tadi, kalau dulu kita nak buat video sidang nak kena ada kamera lah, nak kena ada video VoIP lah, kita beli alat tu sampai 5,000, 10,000 dan sebagainya. Tetapi dengan keadaan sekarang ini, kita boleh je melakukan telesidang macam sekarang ni. Okey, jadi maknanya dengan adanya notebook, adanya kamera, on je, ada headphone, mikrofon, jalan terus. Mesyuarat pun boleh berlaku secara virtual tanpa perlu pergi ke pejabat secara fizikal. So, semua ni tadi kalau kita kaji, mungkin akan ada satu kajian lanjut lah tentang bagaimana kita dapat menyelamatkan bumi. Dan apa, tak perlu nak bakar minyak, gerak kereta. Tak perlu nak mandi banyak kali sebab apa, daripada pagi tak mandi-mandi, masuk meeting, tutup je, terus boleh telesidang. Jadi air pun jimat, mandi sekali je. Jadi ini salah satu perkara yang kadang-kadang kita berfikir kadang di luar habitat biasa lah kalau orang cakap kan. Jadi ini antara perkara-perkara lah. Tapi dalam keadaan ini, kita kena lihat ada satu lagi iaitu gap generation, iaitu jurang generasi. Kita sedia maklum mereka yang berumur 30-an, 40-an, 50-an ada berlaku keterbatasan dalam menerima perubahan dunia digital ni. Sebagai contoh, mungkin kalau mak ayah atau nenek kita yang umur 60-an, dia suruh buka handphone contohnya. Dia tahulah setakat ni dah boleh call. Okay, dia dah pandai sikit sekarang ni dah boleh WhatsApp. Tapi kalau dia nak suruh check in guna UTM Smart, alamak kan, macam mana saya nak buat ni? Contoh macam pagi tadi saya dapat call seorang pensyarah daripada KL. Macam mana saya nak guna UTM Smart ni? Ni tak boleh nak berjaya. Okay, nampak tak? Dekat sini berlaku satu kita panggil gap generation, yang mana kalau orang yang generasi 30-an dia kata tak boleh, tak apa, nanti saya akan cuba sendiri. Nampak tak? Dekat sini berlaku revolusi bagaimana penerimaan human ni tadi, umur ni tadi disebabkan pendedahan-pendedahan. Umur 30 ni dia suka explore. Anak saya yang umur 5 tahun dia dah boleh explore main game sendiri, dia buat rumah. Maknanya dia boleh main game yang boleh menyusun rumah, macam mana nak design bentuk rumah. Rumah tu dia ada siap taman, pintu, tingkap. Saya tak ajar pun. Tetapi nampak tak? Kat sini tetap berlaku jurang penerimaan lonjakan ICT ni tadi. Jadi kita sebagai pentadbir tak nak ya atau tidak, must. Kita perlu menerima perubahan. Contohnya, kalau dulu saya ingat lagi masa saya masuk tahun 2003 di UTM, slip gaji kita pakai kertas. Kertas slip gaji. Setiap bulan kita akan tengok terima. Kebetulan hari ni adalah hari gaji Alhamdulillah kita semua masih mendapat gaji. Bersyukur. Jadi semua slip gaji sekarang ni dah tak ada lagi dah. Kat mana kita nak slip gaji? Cetak sendiri. Explore sendiri. Masuk sistem. Dalam UTM Smart pun kita boleh tengok rekod kita. Jadi semua ni tadi telah berlaku satu perubahan yang mana dah tak ada orang nak ajar lagi dah. Ada je kemudahan, contohnya UTM Smart. Pandai-pandailah kita explore sendiri. Nampak tak? Dekat sini kita menghadapi satu perubahan ataupun jurang ICT menyebabkan kita ni secara peribadinya kena self-service. Tak ada lagi orang nak tunjuk dan sebagainya. Kena explore. Okay.
Okey. Saya ada masa 6 minit lagi. Okay, saya akan percepatkan. Okay. Jadi apakah perubahan peranan kita sebagai pentadbir? Adakah kita bersedia? So, termasuklah perubahan yang kita perlu lakukan adalah corak pentadbiran. Okay. Yang saya dah terangkan di awal tadi, pentadbiran, kepimpinan kita kena ubah, kena adaptkan ICT, semuanya perlu diubah. Jadi sebagai pentadbir yang berjawatan tinggi, mereka perlu di-expose kepada teknologi-teknologi baru. Sebab apa kita tak boleh tinggal. Contohnya macam saya di bidang IT ni, ICT ni, 3 tahun je teknologi dah obsolete. 3 tahun je obsolete. Handphone. Cik Azri kalau nak tukar handphone 2 tahun sekali, tu okey lagi lah. Masuk tahun ketiga memang kena beli handphone baru Cik Azri. Itu contoh. Sebab apa kalau tak nanti dia tak mampu nak menampung perubahan aplikasi yang semakin kompleks. Okay. Yang kedua berkaitan corak pemikiran. Yang saya katakan tadi, kita kena bersikap terbuka untuk menerima perubahan-perubahan baru. Kita tak boleh rasa selesa dengan apa yang kita ada dalam dunia yang kita ada sekarang ni. Yang ketiga, corak budaya kerja berasaskan ICT. Okey, ini saya sangat harap kita dapat beri penekanan. Kenapa saya kata begitu? Sekiranya seseorang pentadbir itu masih lagi berfikiran berfikiran lama lah maknanya dia tak nak berhijrah kepada sesuatu yang baru iaitu untuk masih lagi katakan bahawa tak boleh kita punya proses kerja kena macam ni, kena ada step 1, step 2, step 3. Tetapi kalau kita lihat lagi sekarang dengan adanya teknologi ICT, maklumat tu tak perlu lagi nak step 1, 2, 3, 4, 5. Kemungkinan dia 2 step saja. Maklumat asas sepatutnya dah boleh ditarik. Maklumat pengesahan bagi tujuan untuk membolehkan sejajar dengan audit. Kalau tak nanti berlaku pula penyelewengan contohnya. Jadi bila lulus je satu je step. Jadi maknanya kat sini cara kerja kalau ada 10 step sebelum ni, boleh tak kita sebagai pentadbir memikirkan jalan pintas. Maksudnya jalan pintas itu tadi manfaatkan kemudahan teknologi maklumat, integratedkan ataupun integrasikan semua maklumat itu tadi supaya ia menjadi satu sistem yang komprehensif. Bila dah satu komprehensif, tak perlulah lagi nak staff ramai-ramai. Kalau dulu saya ingat lagi masa saya diberi peluang untuk bangun sistem HR, kalau dulu nak buat iklan jawatan kosong, perlu peruntukan 60,000 ke 100,000 bagi tujuan lantikkan staf kontrak. Semata-mata nak buat shortlisting, tengok resume seorang-seorang. Dan itu tak termasuk ruang di pejabat pendaftar tu perlu disediakan satu ruang khas semata-mata untuk menyimpan dokumen-dokumen resume pemohon yang tadi. Tetapi dengan adanya sistem tu tadi, mana secara atas talian, seorang pegawai saja yang diperlukan untuk buat filtering. Nampak tak? Dekat sini, dengan berapa minit, berapa saat saja kita dah boleh dapat data. Kalau dulu 6 bulan ke setahun untuk nak buat filtering, tapisan dan sebagainya. So ini adalah satu budaya kerja yang kita kena terapkan. Setiap apa yang kita buat kalau boleh selepas ni, saya menyarankan bahawa pentadbir-pentadbir selitkan elemen ICT. Kalau boleh semua kita nak integrated. Kalau dulu ada 5 prosedur kerja, patutnya kita dah fikir kepada 1 atau 2 prosedur kerja sahaja. Jadi semua tu tadi jangan berlaku redundancy. Perlu ada pentadbir-pentadbir bekerjasama. Itu yang saya katakan perkataan hybrid tadi. Contohnya pejabat pejabat akademik dengan pejabat HEMA contohnya. Berhybrid untuk bersama mencari satu option ataupun alternatif yang terbaik. Itu juga dengan sistem HR dengan sistem kewangan contohnya. Mereka sepatutnya memfikirkan satu option, satu je tindakan terus lulus. Tak perlulah semua manusia nak ada pengesahan, bendahari nak ada pengesahan. Jadi benda ni akan menyebabkan kita delay. Jadi kena eliminate. Dari segi corak revolusi kerja, seperti yang saya katakan tadi sama amalan. So amalan lama perlu dilihat semula, dikaji dan arahan kerja, polisi, SOP kerja kena dulu semak. Okay, kadang-kadang kita ni sebagai pentadbir nak jalan mudah. Jalan mudah sebab itu dah ada dah. Tak payah nak fikir-fikir. Tak boleh. Generasi yang akan datang sangat-sangat agresif. Kenapa saya kata agresif? Mereka ini semua nak di hujung jari. Dia akan mempersoalkan, kenapa tak boleh ya?
Yang ni boleh. Jadi kita sebagai pentadbir kena kaji semula. SOP lama tu kena semak. Relevankah lagi zaman tahun 2021 ni? Kalau ikutkan tahun 2020 ni kita dah ada kereta terbang. Tapi disebabkan PKP kita tangguhlah dulu. Terbang tak ada, duit yang terbang. Jadi keadaan-keadaan ini menyebabkan kita perlu semak, terutama apabila berlaku pandemik yang work from home ni tadi, mungkin ada kerja-kerja yang semua akan dibuat atas talian. Tu kena tengok balik corak skim perkhidmatan. Mungkin ada setengah skim perkhidmatan itu perlu dikaji. Sama ada masih relevan ataupun sebaliknya. Maksud saya itu tadi, kemungkinan kalau kita tengok jikalah ICT ini menjadi satu keperluan, kemungkinan skim F ni tadi perlu disemak semula kewajaran tadi berapa nisbahnya. Sebab apa? Kalau kita tengok kemudahan ICT ini perlu menjadi tulang belakang kepada pentadbir-pentadbir. Sebab pertama, ia dapat menjimatkan masa. Kedua, ia akan menjadi lebih efisien dan akhir sekali ketepatan itu tadi sangat penting supaya memastikan bahawa data-data yang kita simpan, yang kita proses adalah betul-betul tepat dan tulen. Tidak berlaku salah gunalah. Okey, sekejap ya. Okey, saya teruskan lagi. Sikit lagi, tak banyak. Okey, dari segi budaya kerja, bagi pentadbir, kita kena tengoklah amalan yang perlu diperbaharui, termasuklah dengan isu integriti kita, budaya kerja yang berkualiti, komitmen kita dalam menghadapi perubahan, cara kita berfikir, change your mind, semua benda tadi perlu diterapkan supaya ia membentuk budaya kerja yang unggul, cemerlang, asas kepada peningkatan kualiti dan produktiviti sesebuah organisasi. Maknanya itu tadi, kita sebagai pentadbir kena tengok, kena kaji. Yang penting produktiviti. Buat satu, tembak satu, dapat 2 peluru. Kalau tembak satu, dapat 2 mangsa. Contohnya lah. Jadi dalam kes ni, kita kena lihat satu yang kita fikirkan sebagai pentadbir, kita boleh dapat 2 benefit atau 3 benefit. Jadi itu kita perlu memastikan bahawa kecemerlangan dan juga kualiti produktiviti kita semakin meningkat. Dan ini secara tidak langsung akan memberikan kerja yang berkualiti, dan dapat dipraktikkan etika kerja, sifat kita, integriti secara menyeluruh dan secara positif. Apakah corak perubahan pentadbir? Yang saya nyatakan tadi, revolusi ICT, corak gaya kerja. Ingat, yang saya kata, make simple but efficiency. So, 2 perkara ini sangat penting untuk membolehkan kerja yang kita buat tu, kalau boleh jangan nak melirik-lirik contohnya. Kalau boleh buat sikit tapi dia punya efek bagus dan berimpak. Itu yang kita nak. Perubahan sikap dan budaya kerja, seperti yang saya kata tadi, polisi baru, kena ada lean management, kena kaji, perubahan skop dan skim tu perlu kita tengok supaya kita dapat membuat anjakan norma kerja baru. Jadi setiap perkara kita nilai balik, sesuaikan. Itu juga dengan kita sebagai pentadbir. Bila kita nak mesyuarat tu, kadang-kadang kita melirik-lirik banyak sangat. Kalau boleh 5 minit atau 10 minit sebelum tu kita tolonglah habiskan. Supaya untuk memberi ruang kepada kita, kepada staf untuk menghadiri mesyuarat atau sidang video yang lain. Jadi benda-benda tadi sangat diperlukan. Okey, tanpa berlengah, saya sangat suka cerita untuk berkongsi perancangan kita di dalam Pertisas ni nanti, insya-Allah. Kalau ikut dalam jadual, kita akan mengadakan program-program perkongsian ilmu yang lebih terperinci, sebab perkongsian saya pada hari ini lebih kepada yang umum untuk membolehkan kita manfaatkan kemudahan ICT ni tadi. Contoh macam saya kata tadi, kita akan ada sesi Google Sheet, aplikasi VC Zoom, bagaimana nak buat FB Live, bagaimana untuk nak membangunkan laman web, Google Meet, dan pada masa sama kita selitkan juga berkaitan dengan khusus bahasa Arab. Jadi saya harapkan tadi dengan perkongsian ilmu saya tadi berkaitan dengan pentadbir hybrid ni tadi, dalam tempoh pasca PKP ni tadi,
kita dapat sama-sama memanfaatkan perkongsian ilmu yang saya sedikit tadi untuk bersama-sama kita manfaatkan, dan mudah-mudahan dengan jadual yang ada yang akan dirancang oleh ESCO berkaitan dengan perkongsian ilmu ni nanti, dapatlah kita sama-sama hadiri supaya dapat dikhususkan, sebab kalau saya nak terangkan semua tak sempat. Jadi kita dah ada rakan-rakan yang akan berkongsi ikut jadual yang ditetapkan. So hadirkanlah diri secara visi ni tadi, mudah-mudahan ilmu yang kita ada ni dapat kita kembangkan, manfaatkan dalam kita sebagai pentadbir universiti awam yang mempunyai karisma yang tinggi dan dipandang tinggi terutama di kalangan staf akademik, bahawa PPP kita ini tadi mempunyai keupayaan dan berdaya saing untuk menghasilkan kerja yang optimum. Saya rasa itu sajalah perkongsian saya. Ini pun dah cukup 1 jam ruang yang diberi. Kalau tak ada apa, saya back to kepada Cik Azri. Okay, Cik Azri, itu saja. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, terima kasih setinggi-tinggi terima kasih kepada Cik Helmi kita ya atas perkongsian yang telah disampaikan sebentar tadi. Okey, okey, saya just nak ingat kepada tuan-tuan yang mendengar melalui Webex jangan lupa link kehadiran telah pun kita keluarkan. Jadi tuan-tuan boleh isi link kehadiran tu insya-Allah. Okey, jadi untuk seterusnya kita buka kepada sesi soal jawab. Dipersilakan mana-mana rakan-rakan dalam Webex ni bolehlah buka unmute mute tuan-tuan punya ni mic. Jadi bolehlah turut membuka sebarang pertanyaan kepada Cik Helmi. Silakan. Dijemput semua sekali. Ada sebarang pertanyaan? Oh, nampaknya semua tak ada Cik Helmi. Faham semua sekali. Lepas tu dia orang nak isi link kehadiran tu boleh tahan juga soalan tu. InsyaAllah untuk kehadiran tu tentu kena diminta untuk menjawab 2 soalan. Soalan faham. Faham semua kalau nak tanya soalan yang tak pandai tu sekarang lah boleh tanya dengan Cik Helmi. Soalan 2 je sikit sangat. Ni lebih sikit. Assalamualaikum Cik Azri. Ya, silakan. Cik Razif kat sini nak tanya pandangan daripada penceramah lah berkaitan dengan tajuk hari ni. Sangat dialu-alukan Tuan Pendaftar, silakan. Pentadbir hybrid Ya. Lebih dahulu saya ucapkan tahniah kepada Cik Helmi yang dapat membuat perkongsian dalam pelbagai perspektif yang mana kita sekarang ini sedang mendigitalkan diri lah. Bukan sistemnya tu digital, kita ni perlu digitalkan dahulu supaya kita boleh orang kata seiring dengan perubahan. Yang nak tak nak kita kena lalu bersama. Tak kisahlah baby boomers ke, generasi Z ke, Y ke dan sebagainya. Yang mana itu merupakan satu cabaran lah kepada pengurusan dan secara langsungnya juga kepada kita sebagai pentadbir. Okay. Bila tadi saya mendengar sebahagian daripada ceramah yang disampaikan berkaitan dengan keperluan kita melengkapkan diri dalam masa yang sama kita perlu sesuaikan dengan ekosistem yang berlaku sekarang ini. Tapi berbalik kepada nilai trust yang pertama yang dipegang oleh universiti itu integriti. Bagaimana kita nak memastikan elemen integriti itu ada di dalam diri. Saya tahu bahawa integriti itu dia terletak kepada diri sendiri sebab tak ada orang lain yang nampak apa yang kita buat. Tapi balik kepada peranan kita sendiri. Jadi bagaimana kita nak menyampaikan kepada rakan-rakan berkaitan dengan melaksanakan tugas yang diamanahkan supaya tahap produktiviti itu tidak terjejas. Tidak terjejas dan dia boleh memberi impak yang hampir sama dengan pekerjaan dalam keadaan kita bukan berlaku dalam keadaan tidak berlakunya pandemik ini. Mungkin Cik Mi boleh bagi sedikit ulasan berkaitan dengan bagaimana kita nak meletakkan ianya menjadi satu untuk budaya. Sebab nak budayakan integriti ini, dia tidak boleh diterjemahkan dengan dalam masa yang singkat. Mungkin dia memerlukan masa yang panjang. Mungkin Cik Mi boleh memberi sedikit ulasan. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Tuan Pendaftar. Okey, alhamdulillah. Satu persoalan yang saya rasa sangat baik. Pertamanya berkaitan dengan isu integriti. Okey, seperti yang saya nyatakan tadi,
Kalau kita tengok, kalau amalan sebelum ni lah, yang mana bila berlakunya proses manual ni ataupun offline ni, ia memberi sedikit ruang ruang untuk individu tertentu mengambil kesempatan bagi tujuan cerita penyelewengan ataupun rasuah contohnya. Jadi dalam konteks ICT ni tadi, setiap apa yang kita lakukan semua direkodkan dalam sistem. Okay? Maksudnya contoh, kalau katalah kita telah menyokong, mengesah, kita tahu siapa yang login, siapa yang sah, bila tarikh dan sebagainya. Semua itu direkod ke dalam komputer. Sebab itu tadi, salah satu inisiatif kerajaan yang hendak melaksanakan e-government ini tadi untuk menangani isu-isu integriti ini tadi. Ia dapat dikawal. Tidak dinafikan bahawa nak mengubah manusia ini bukan mudah. Kalaulah saya ada USB port, saya ambil je pendrive tadi yang ada peraturan berkaitan dengan amalan-amalan integriti ni tadi, copy je, kan masuk cocok ke dalam manusia ni tadi senang. Tapi manusia ini adalah sesuatu yang unik. Sebab itu saya katakan tadi, kemudahan ICT atau komputer ni tadi, ia adalah salah satu mekanisme pencetus untuk membolehkan manusia ini mengikut ataupun apa ni kita kata memahami, memastikan bahawa tidak berlaku penyelewengan. Itu elemen integriti ini dalam sistem perlu kita terapkan. Maksudnya itu tadi, bila kita buat proses sesuatu permohonan, perlu disemak, perlu disahkan. Kenapa benda ni berlaku? Sebab kita nak memastikan bahawa flow ataupun tempoh berlaku semakan ni tadi sama ada realistik ataupun sebaliknya. Bila kita rasakan bahawa benda ni lambat proses, mesti ada sesuatu yang berlaku. Contohnya lah. Jadi dengan cara ini tadi, pihak pengurusan atasan dapat mengetahui sejauh mana sesuatu aktiviti ni tadi selesai. Sama ada ianya mengikut SOP yang telah ditetapkan ataupun sebaliknya. Sebab itu, proses operasi sistem secara operasi ni tadi dilakukan oleh individu tertentu. Tetapi dengan adanya satu proses pelaporan, mungkin kita ada BI contohnya, kita ada audit trail contohnya. Jadi kemungkinan selepas ini, audit dalam kita pun dia akan melihat dari segi kemudahan ataupun sistem. Bagaimana sesuatu proses ini berlaku, siapa yang mengesahkan. Jadi peranan kita sebagai pentadbir ni tadi, bila nak buat audit ni tadi, dia tak boleh tengok dari segi dokumen fizikal sahaja. Tetapi dengan adanya teknologi dari ICT ni tadi yang diterapkan pada masa akan datang, supaya semua proses ini tadi boleh dipantau secara transparent. Maksudnya kita dapat mengurangkan loophole tu tadi. Jadi secara tidak langsung kita akan dapat meningkatkan budaya integriti ni tadi dapat dikurangkan. Baik, saya tak nafikan, ICT bukan bermaksud manusia perlu berhambakan kepada komputer ataupun ICT. Tetapi ICT ataupun kemudahan komputer ini sepatutnya menjadi hamba kepada manusia. Tetapi kalau kita salah menguruskan, akan menyebabkan kita menjadi stres. Sebab apa? Ini tak buat, ini tak siap, ini tak diluluskan, tak disahkan. Jadi menyebabkan kita kadang-kadang rasa makin ada komputer ni lagi memeningkan. Jadi kita perlu melihat bahawa kemudahan komputer ataupun ICT ini sebagai enabler ataupun pemudah cara. Jadi kita sebagai manusia yang uruskan ICT, bukan ICT yang menguruskan manusia. Jadi perkara-perkara ini tadi kita boleh lihat bahawa secara tidak langsung elemen-elemen integriti, elemen-elemen budaya staf ni tadi sebagai pentadbir dapat kita bentuk dan bendungkan dalam acuan yang mungkin bersesuaian dengan budaya dan cara kerja kita. Sebab itu saya melihat dari dulu pun, walaupun kita bangunkan sistem, kita tidak boleh jadi hamba sistem. Tetapi sistem perlu menjadi hamba kepada kita. Sebab itu kita kena tengok siapa yang terlibat dalam pembangunan sistem khususnya, mereka perlu berfikir. Mana-mana pegawai yang membuat polisi sepatutnya dah berfikir bagaimana nak menerapkan elemen ICT dalam sesuatu perkara. Terutama yang berkaitan dengan perolehan dan sebagainya. Jadi benda-benda tadi kita dapat mengurangkan ketirisan dalam kita mentadbir. Sebab itu saya rasakan bahawa kerajaan sangat menggalakkan kita kepada e-government ataupun e-proses yang membolehkan benda ni berlaku
transparent. Jadi audit mungkin akan melihat dari segi, saya boleh katakan audit trail lah, audit trail dalam sistem ni tadi kita tahu bila dia buat, bila dia sahkan, siapa yang buat. Jadi kalau kat situ kita dah boleh tahu dah pattern sesuatu perkara ini sama ada berlaku penyelewengan ataupun tidak. Sebenarnya itu boleh dia buat. Sebab itu akan datang yang kita katakan data science. Data science ini tadi akan membantu pihak top management untuk melihat sesuatu perkara ini berlaku dalam bentuk yang macam mana. Itu sajalah Tuan Pendaftar, ulasan ringkas saya rasa. Kalau nak cerita memang panjang tentang kita panggil data science ataupun forensic ICT ni tadi, mungkin boleh dikajilah pada masa akan datang. Itu saja. Menarik. Okey, terima kasih kepada Cik Helmi. Terima kasih, Terima kasih juga kepada Tuan Pendaftar. Mudah-mudahan apa yang Tuan Helmi jelaskan tadi dapat memberi pencerahan kepada kita. Tapi saya menarik ke ayat dia tadi. Kita bukan humble system, tapi sistem sepatutnya menjadi humble kita. Okey, seterusnya saya buka kepada soalan yang lain. Kalau tak silap saya ada seorang tadi memohon daripada UTM, Encik Wahi kita. Rakan kita di KPT ni. Dipersilakan Encik Wahi. Atau mana-mana rakan-rakan kita yang lain, silakan. Tuan Wahi, kita tak dengar suara Tuan Wahi, mungkin termute. Mungkin Tuan Wahi termute. Dengar saya? Okey, baru dengar. Okey, saya terpanggil lah untuk menghadiri seminar yang berkatakan tentang pentadbir hybrid. So apa yang menarik perhatian saya untuk hybrid tu? Tapi saya mungkin nak dapatkan satu pandangan ataupun penjelasan daripada penceramah. So terima kasih kepada Cik Razif selaku pendaftar UTM. Dalam keadaan sekarang apabila kita dijemput dalam mesyuarat dan sebagainya, ada ketikanya kita sampai terpaksa menghadiri 2 ataupun 3 serentak. Kalau kita bandingkan dulu, kalau macam tadi tuan penceramah kata dulu kita hantar surat mana physically, maknanya kalau kita boleh menghadiri mesyuarat dalam satu masa satu, tapi dengan kaedah online dan sebagainya, kadang-kadang kita 3. Sebenarnya saya pun terpaksa 2. Saya sambil-sambil tadi baru saja selesai dengan libat urus pelajar tentang kemasukan pelajar bersama Yang Berhormat Menteri. Jadi saya miss beberapa slide, tapi saya nak tengok sebab dalam budaya tu bila kita bermesyuarat secara online ni, kadang-kadang kita mendapat 2-3 jemputan. So sejauh mana seorang pentadbir tu nak equip dia punya fokus dan juga keputusan dalam satu mesyuarat tu dalam masa satu masa tu ada 2-3 mesyuarat. Mungkin itu satu budaya barulah. Kalau dulu kata kita fokus, okey saya pergi mesyuarat ni, saya wakilkan pegawai saya untuk mesyuarat yang ini, jadi kita dapat feedback dia selepas minit curai dan sebagainya. Tapi dalam era baru ni, bagaimana untuk kita berhadapan dengan satu budaya yang kita kena pergi sendiri dalam satu masa tu atau paling minimum pun 2 mesyuarat. Itu soalan saya. Terima kasih penceramah dan juga Cik Aziz. Tuan Wahi, terima kasih. Terima kasih Tuan Wahi. Okey. Kalau kita lihat seperti yang saya nyatakan tadi, apabila berlakunya pandemik COVID-19 ni tadi, kita sebagai pentadbir ni berlaku satu kejutan budaya. Okay, kenapa saya kata kejutan budaya? Kalau sebelum ni macam Tuan beritahu tadi, kalau dulu ada 2-3 mesyuarat kita boleh wakil. Okay. Tapi dengan keadaan VC secara live ni, kita sebagai pentadbir ataupun ketua sesuatu organisasi ni, semua maklumat mesti di hujung jari. Nampak tak? Maknanya kalau dulu kita tak tahu, tak apa, pegawai tolong cover dulu, dia wakil, nanti dia akan maklum balas, saya akan respon kemudian. Betul? Itu amalan kita. Tetapi dalam keadaan sekarang ni, bos besar kita, nombor 1 ke nombor 2, ketua jabatan ataupun menteri contohnya, kalau dia kata, okey, awak tolong hadir sesi sidang sekian tarikh. Jadi nampak tak? Dekat sini, kita kena sentiasa bersedia. Maksudnya, semua maklumat mesti di depan kita ataupun di hujung jari. Maknanya kat sini, kalau kita tengok bahawa kita perlu mempunyai satu sistem yang mantap. Mantap, berintegrasi supaya tidak berlaku perpindahan maklumat. Jadi kalau maklumat ni tadi kita dapat selaraskan, kita mempunyai satu sistem yang integrated, ia sangat membantu kita dalam menghadiri mana-mana mesyuarat, terutama dalam telesidang dengan mudah. Okey, sebagai contoh, saya tak nafikan, kadang kita dah buka notebook A,
ada satu sidang pertama, terpaksa buka handphone pula untuk video sidang yang kedua. Kadang-kadang kita terpaksa mute yang ni, tukar yang ni. Jadi itu adalah salah satu norm baru yang saya katakan tadi, yang mana kita perlu pandai mengurus. Bukan apa, kita takut. Mungkin akan ada satu kajian akan datang, tahap emosi, stres seorang staff ni tadi ataupun pegawai ni tadi dalam menghadapi sepanjang tempoh PKP work from home ni tadi. Mungkin akan ada satu kajian. Maksudnya, bayangkan kalau dulu kita boleh fokus kepada satu mesyuarat contohnya. Jadi kita punya pemikiran tu akan fokus pada satu perkara. Tetapi kalau pada satu masa sekarang ini, kita perlu menghayati 2 atau 3. Kalau kita tak dengar, nanti dia kata, awak tak dengar ke apa kita dah putuskan? Awak tak ingat ke yang kita dah bersetuju bersama? Walhal kita tengah tengok ni sidang video yang pertama, yang kedua yang tengah serentak ni. Jadi ini adalah satu perkara baru ataupun norm baru yang mana kadang-kadang kalau kita tengok kemungkinan sebab tu saya katakan tadi kita sebagai ketua kena kontrol atau mengawal telesidang ini supaya ia tidak melepasi satu tempoh. Kalau kata kita set 1 jam, contohnya katalah event saya ni 1 jam, sepatutnya ni saya dah kena stop ni. Kalau tak nanti ia mengganggu jadual telesidang yang lain. So sebaik-baiknya kita kena kawal juga penggunaan telesidang ini sebab saya tak nafikan ia boleh menjejaskan emosi seseorang. Mungkin jangka pendek sebulan tak rasa, 2 bulan tak rasa, 6 bulan belum lagi. Kalau dah setahun, ini pun kita dah PKP ni dah nak jejak setahun dah. Jadi benda-benda ni saya rasa mungkin kena ada satu kajian lanjut tentang keberkesanan telesidang yang secara serentak dan apakah implikasi kepada emosi kepada staf tu tadi. Tetapi apa yang saya nak nyatakan di sini, kita kena manfaatkan sistem online kita, mana-mana universiti ataupun organisasi sekalipun, kalau boleh cuba permudahkan sistem. Maksudnya kalau dulu sistem kita ni banyak dia punya polisi SOP-nya, please make it simplify. Kalau boleh 3 step, 3 step. Yang penting apa yang kita nak. Orang ni mohon, boleh lulus ataupun tidak. Itu je sebenarnya. Tapi kita punya paperwork lah, itulah, inilah, kajian lanjut dan sebagainya. So benda-benda macam ni kita kena tengok balik. Bagaimana untuk kita permudahkan. Sebab itu saya katakan tadi, generasi XYZ ni, terutama generasi yang terkini, kalau kita tengok anak-anak kita yang sekarang ni, mereka pun cara senang je. Ayah, boleh ya atau tidak? Ayah, saya nak duit RM10. Dia tak ada cakap, ayah, saya sebenarnya lapar, saya sebenarnya kerja tak siap, saya sebenarnya cikgu suruh beli ni, boleh tak saya dapat RM10? Panjang ayat dia kalau kita dulu-dulu. Tapi sekarang ni, ayah, saya nak RM10, saya nak beli top up. 3 perkataan je, RM10 top up. Kan? Jadi benda-benda ni menyebabkan berlaku perubahan. Sebab itu saya katakan tadi, dengan kemudahan ICT ini tadi menyebabkan kita berlaku perubahan yang sangat pantas. Sebab itu perubahan teknologi ni pun tadi, dalam masa 3 tahun dia akan obsolete. Tetapi kalau kita punya sistem kita tak melihat ataupun kita tidak kaji dari masa ke semasa, kita punya sistem pun akan obsolete. Maksudnya di sini, kalau dulu kita buat polisi boleh tahan untuk 10 ke 15 tahun. Tapi sekarang ini polisi itu mungkin 5 tahun je boleh bertahan. Contohnya hari itu kita buat polisi untuk work from home. Kena bergila-gila. Tapi sekarang ni bila ada je insiden yang tertentu, kawalan yang di luar kawalan penyakit wabak ni, jabatan kita punya okey, esok terus shutdown, tak boleh ada meeting. Tapi kita ada alternatif melalui telesidang tu tadi. Menampak tak? Kat sini maksudnya saya kata tadi, kita sebagai pentadbir kena berfikir lebih jauh. Maknanya apa yang kita nampak hari ni mungkin boleh pakai untuk setahun 2 saja ataupun maksimum untuk 2 tahun atau 3 tahun. Kemungkinan perkara-perkara itu akan berlaku perubahan. Itu dah saya punya pandangan lah berkaitan dengan telesidang dan juga ICT ni tadilah dalam kita menguruskan. Tapi kena ingat, seperti yang saya katakan tadi, kemudahan ICT ini adalah satu kemudahan yang kita kena fikir secara positif. Jangan anggap ia sebagai satu bebanan. Kalau tidak nanti kita akan tutup notebook, kita terus tidur. Sebab apa? Dah work from home, katillah kat sebelah dah. Kan? Jadi kena bijaklah kita dalam mengimbangi antara keluarga dan kerja. Itu yang saya kata tadi dalam slide saya awal tadi, ada berkaitan work-life balance. Okey, itu sajalah. Okey, terima kasih Cik Helmi atas pencerahannya tadi. Okey, terima kasih juga pada Tuan Wahyu atas soalan yang telah diberikan. Okey, sedikit sebanyak dapat kita bersama-sama kongsi apa yang telah diutarakan tadi. Baik, seterusnya kalau ada lagi rakan-rakan lain mungkin satu soalan lagi, silakan. Tanya Fika ada.
siapa yang dengar ni? Tak tahu lah. Sekejap, aku tanya. Lepas tu dengan apa ke edisi Kamus Pelajar yang telah dirujuk untuk penceramah di sini? Sekejap. Assalamualaikum. Ya, silakan. Kamus Pelajar Hybrid. Assalamualaikum. Saya Farizal dari RMC. Ya, Cik Farizal, silakan. Okey, terima kasih Cik Helmi. So saya ada sedikit pandangan lah berkenaan work life balance tu. Berkenaan dengan work life balance bila kita di rumah dan macam saya ni ada anak-anak kecil kan. So dia punya fokus itu tanggungjawab untuk balancekan tu, dia punya neraca dia tu dia dah ada 3 segi. Satu kepada diri sendiri, satu kepada komitmen kita nak mendidik generasi akan datang ni, dan satu komitmen kepada office. Dan untuk pengetahuan semua hadirin, dan kita sedia tahu tak semestinya internet bila di rumah tu semua orang mampu untuk ada Unify. Edisi saya tahu. Ada soal. Kalau Edisi saya tahu, edisi kedua yang Sekejap, Cik Azizul, mohon. berapa lama dia jimat je ni. Sempat lagi. Cik Mat, boleh Nak tak? Itu ni Tekan mic. ketika dengar nak tanya sebab kita orang pergi Cik- site. Cik Pergi site tak Farhana. sempat dengar habis. Cik Hana, Cik Azizul. Itu Mohon. kan ada dalam tu. Buka je. okey, so kita dapat Okey, tengok kawan yang lain mohon sekali lagi mute-kan tuan-tuan punya mic yang tak bercakap. Okey, silakan Cik Farizal bersemula. Silakan. okey, so apa yang berlaku tadi pun salah satu daripada apa yang mungkin akan berlaku dalam miti-miti yang akan datang. So maksudnya kita masih dalam proses adaptasi kan. So berbalik pada neraca yang saya cakap tu, neraca 3 cabang tu. So nak balance tiga cabang, so itu reality. So itu reality. Nak balance bukan mudah. Mungkin bagi yang senior-senior, yang anak dah besar-besar, yang boleh bawa diri agak mudah lah. So untuk yang ada anak-anak baru darjah 1, darjah 2 kan. So bila kita nak balance kan, yang di rumah pun wife kita pun sama-sama kerja juga. So kadang-kadang demand daripada setengah pihak, iaitu salah satu daripada bos dalam neraca tu, dia macam berat. Di sini saya tak tembak lah mana-mana. Saya bagikan dia secara umum lah. So expectation versus apa yang kita boleh buat. So kat situ pun kena ada orang kata ada timbang tara jugalah. So saya harap andai kata UTM beri peluang kepada orang-orang apa top management untuk mungkin expectation tu kita perlu revise balik sebab adaptasi mengambil masa. Okey, adaptasi mengambil masa. Yang sistem pendidikan pun masih belum adapt lagi. Yang kat rumah pun belum adapt. Dan kita sendiri kat tempat workplace pun nak adapt. So 3 in 1. So saya harap ada mungkin sedikit kelonggaran dan expectation tu tidaklah terlampau tinggi. Dan kita kena allow masa yang sesuai untuk evolusi ni. Itu sajalah. Terima kasih. Okey. Terima kasih Cik Farizal. Saya tambah sikit je lah. Okey. Saya tidak nafikan bila kita sebut dia berkaitan dengan ICT, telesidang, sistem jambatan yang paling penting adalah kemudahan internet, infra. Jadi sebab itu pihak kerajaan saya rasa mereka akan push selepas ini dengan memastikan bahawa telco ataupun service provider ini meningkatkan kemudahan fasilitinya. Sebab itu saya difahamkan dijangkakan tahun 2022 akan bermula era penggunaan teknologi 5G. Cuma bila berlaku pandemik ni je saya rasa terganggu untuk revolusi 5G tu tadilah. Selain daripada sekarang ni dah berlaku perubahan Presiden Amerika yang baru. Okay, selepas ni kita tengoklah apa perkembangan dunia berkaitan dengan 5G ni tadi. Jadi berkaitan dengan imbangi dan sebagainya tentang tu saya tidak nafikan. Kita dalam proses berlaku perubahan daripada yang norm kepada norm yang baru. Jadi benda ni akan menyebabkan perubahan budaya kerja dan saya tidak nafikan apabila internet ni terjejas, dia menyebabkan kita jadi stres. Nak dengar telesidang pun tersangkut-sangkut. Tengah mesyuarat pun suara putus, dengar putus kan. Jadi itu kadang-kadang mengganggu emosi. Jadi insyaAllah lah apa pun dengan adanya teknologi komputer ni tadi, kemudahan ICT, kita cuba menerima seadanya berdasarkan kemampuan setiap individu ataupun lokasi. Sebab tanpa kemudahan internet yang bagus, yang baik,
ada sistem canggih macam mana pun akan menyebabkan kegagalan. Itu sajalah saya punya komen. Okey, saya rasa jelas semua sekali. Okey, ada soalan lain? Last rasanya. Okey, kalau tak ada saya just nak minta tolong, boleh tak semua sekali buka video, kami nak ambil gambar untuk Mat boleh tolong ambil gambar Mat Pakai handphone je Mat. Okey, boleh buka video semua sekali. Okey, jangan lupa yang anda tahu tolong isi rekod kehadiran tuan-tuan okey, soalannya tu ada dua soalan. Kalau tuan-tuan dapat jawab satu daripada dua pun alhamdulillah, sijil akan terjana. Okey, saya just bagi 19 tahun, itu satu. Carilah yang lain Okey. Okey, di kesempatan ni saya mengambil kesempatan nak merakamkan terima kasih kepada Cik Helmi kita ya daripada kelas 11 tadi yang telah berkongsi pencerahan bersama-sama dengan kita. Terima kasih juga yang telah mengukakan soalan Encik Razif kita iaitu tuan pendaftar kita, Encik Wahi Nordin. Dia ni untuk makluman tuan-tuan semua sekali daripada KPT dan juga dulu merupakan alumni UTM kita. Berbangga dapat bersama-sama tuan-tuan bersama dengan kita pada pagi ini. Terima kasih Cik Wahi. Okey, begitu juga soalan daripada Cik Faizal tadi mudah-mudahan apa yang telah diutarakan tadi dapat kita kongsikan bersama Okey, Cik Mat boleh kita ambil gambar jadi semua kami nak ambil gambar setakat yang ada yang dah buka ni. Okey, smile. 1 2 kejap. Okey, 1 2 3. Okey, ambil sekali lagi Mat yang lain. Okey, ready 1 2 3. Okey, terima kasih semua sekali. Terima kasih tuan pendaftar, terima kasih Cik Wahi, terima kasih Cik Faizal, terima kasih semua sekali yang dapat menghadirkan diri. Jangan lupa isi link kehadiran untuk sijil dan juga CPD untuk warga UTM. Terima kasih semua sekali. Berjumpa lagi. Jangan lupa petang ni Petisah ada satu lagi iaitu Forum Fiqh banjir, berkaitan dengan banjir bersama-sama dengan Pusat Islam petang ini pada pukul 2.30. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di lain siaran. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Mat, gambar tadi kongsi dalam Mat? Kongsi dalam. Terima kasih Petisah. Terima kasih tuan pendaftar. Kongsi dalam Tuan pendaftar. Terima kasih semua. Terima kasih Cik Amy. Okey, saya just nak maklumkan kejayaan mengadakan ini adalah salah satu orang kuatnya Cik Mat kita daripada CICT. Terima kasih banyak-banyak. Tak lupa juga kepada Biro Latihan Cik Fuad yang telah berusaha sebulan saya rasa besok ada siri bersama dengan dia pula. Jangan lupa. Betul lah Cik Fuad besok kita sebut pula siri dia pula. Okey, terima kasih juga kepada Cik Azizul. Terima kasih yang sijil yang tuan-tuan dapat tu Cik Azizul dengan Cik Fairuz Fairuz, terima kasih banyak-banyak. Faizul dengan Zul. Terima kasih semua. Terima kasih. Okey, jangan lupa petang ni pukul 2.30 kalau tuan-tuan nak mengumpul sijil petang ni insya-Allah Petisah akan berkemandang sekali lagi bersama-sama dengan Pusat Islam. Cantik sijil petang ni. Ya. Sijil petang ni cantik. Sijil petang ni pun ada. Jangan lupa Cik Azizul dah yang menyediakan. Dia Petisah ni kalau bab sijil yang terjana tu Cik Azizul dengan Cik Fairuz lah untuk malaman. Dia dah pergi masjid dah tu Akang. Okey, terima kasih tuan-tuan semua sebab yang turut serta untuk makluman lebih 100 lebih yang berada di WhatsApp untuk kali ni. WhatsApp pula. Fairuz mancing mana? Apa dia Cik Zul? Tak ada, Fairuz mancing mana? Okey, Zul, terima kasih Wah, kau bagi soalan susah betul. Yang nombor 2 tu tak dapat aku nak menjawabnya. Aku yang fokus pun tak dapat. Semua daripada slide Cik Azri. Dengan Cik Azri punya kata-kata lah. Cik Zizul, Cik Helmi, ada kawan-kawan tanya slide boleh dapat tak? Slide saya bagi pada Fuad okey tak? Boleh. Nanti Fuad share. Masukkan dalam Webex no group. Boleh. Boleh Okay, saya WhatsApp tak boleh. okey, boleh.